Perempuan kadang macam tu, kirim-kirim soalan kan. Tapi dapat suami yang malas, suami pun tanyalah sendiri. Lepas tu wanita ini pergilah ke rumah Nabi. Bila sampai ke depan rumah Nabi, dia tengok ada wanita Ansar. Wanita ni wanita Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi bila depan rumah Nabi, dia tengok ada seorang lagi wanita lain duduk depan rumah Nabi. Dia pun tanya, kenapa datang? Rupanya nak tanya soalan yang sama. Maksudnya di zaman Rasulullah juga ada ramai wanita yang menyiapkan dan menyediakan makan dan minum keluarga. Sebab apa? Sebab ramai suami yang fokusnya pergi berjihad di jalan Allah. Fokusnya melakukan dakwah. Kalau kita baca cerita Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah yang uruskan binatang-binatang ternakan. Sayyidatina Fatimah yang mengangkut air daripada jarak yang jauh untuk keperluan keluarga. Sebab Sayyidina Ali mewakalkan diri, pergi perang sana, pergi delegasi sana, pergi buat kerja dakwah. Persefahaman suami isteri. Sayyidatina Asma sendiri, suami dia Zubair. Sayyidatina Asma ni kakak kepada Sayyidina Aisyah. Suami dia Zubair. Subhanallah, ini juga panglima perang yang hebat. Asma junjung kurma daripada kebun yang jauh untuk pergi jual di pasar. Masuk zaman Rasulullah, wanita-wanita keluar bekerja kerana keperluan, memenuhi keperluan keluarga. Lalu bila jumpa sahabat ni, wanita ni nak tanya soalan yang sama. Kebetulan masa tu datanglah Bilal bin Rabah nak pergi jumpa Nabi. Lalu kedua wanita ni kirim soalan itu kepada Bilal. Wahai Bilal, boleh tak tolong tanya Nabi? Rasa malu orang wanita ni nak pergi tanya direct Nabi. Lalu Bilal pun masuk bawa soalan ni. Lalu Nabi pun tanya, Bilal, siapa kat depan tu? Dua wanita sekian-sekian. Wanita ni masa dia pesan pada Bilal, dia pesan apa? Wahai Bilal, tolong tanyakan ini dan jangan beritahu siapa yang tanya. Ada sifat malu. Lalu bila Rasulullah tanya, siapa? Bilal bagi tahu je siapa. Tak salah pun. Sebab bukan benda yang haram pun. Jadi Bilal bagi tahu keduanya adalah isteri kepada sekian-sekian. Mereka nak bertanya, adakah memberi makan kepada keluarga itu dikira sedekah? Lalu Nabi bersabda, bagi dia, berilah jawapan kepada wanita-wanita yang bertanya itu. Bagi wanita tersebut 2 sedekah. Pertama, sedekah karabah, membantu ahli keluarga. Yang kedua, sedekah jariah yang pahalanya akan mengalir sampai bila-bila. Tapi bagi lelaki, sedekahnya 1. Sebab 1, dia telah melaksanakan kewajipan, besar dah pahala. Yang kedua, setiap suapan yang tuan-puan beri itu adalah satu bentuk sedekah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jadi para wanita sangat rugi bila anda diberi peluang untuk bersedekah kepada keluarga, tapi kerana ada sifat ikut emosi. Orang lelaki ada ujian ego. Jadi kita terlepas pahala yang sangat besar. Dan bagi saya, bila seorang wanita yang kedekut, yang berkira-kira dan tidak ingin membantu, dia akan hilangkan kemanisan dalam rumah tangga. Suami tu boleh tanggung, suami tu paksalah diri, tapi dalam hatinya ada rasa terkilan dengan sifat isteri. Lagi-lagi kalau asyik sampai je postage Shopee, Lazada, tak berhenti-henti. Kan? Yang surat isteri dia belaka. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Employee of Allah ada pada perkataan ikhlas. Ini kesimpulan. I yang pertama, jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah. K, khidmat. Mesti ada rasa khidmat kepada agama. H, kena hargai pekerjaan kita. Saya tahu tuan-puan stres. Ada yang zikir nak berhenti. Ada yang zikir tak sabar nak pencen macam kita sebut. Tetapi kena berterima kasih kepada jabatan ini. Kerana tempat ini telah memberi kita peluang menghimpun pahala sabar, pahala bersangka baik, pahala redha dan pahala bekerja. Kemudian L, kita kena ada kerja yang luar biasa. A, amanah. S, sejahtera. Tuan-puan sekalian, siapa yang bekerja walaupun gaji dia 500, lalu dia bekerja macam gaji 2000, ataupun dia kerja 2,000, gaji dia 2,000, tapi dia punya kerja macam gaji 10,000, Allah akan berikan kecukupan hidupnya ibarat dia ada 10,000 duit. Dan siapa yang bekerja? Siapa yang bekerja gaji 5,000 tapi kerja macam gaji orang 1,000? Faham tak maksud saya? Tak padan dengan gaji kerjanya. Tak padan dengan gaji. Ada yang pertama tadi gaji rendah je, tapi kerja pun tak padan dengan gaji. Dia buat kerja bersungguh-sungguh, bekerja sekian-sekian. Maka orang yang kurang buat kerja tak bersungguh-sungguh dengan tak kadar gaji yang besar ini, maka Allah akan tarik rezekinya. Boleh jadi walaupun gaji besar, anak selalu sakit, isteri pun selalu sakit, kerja aksiden, akhirnya gaji besar tak cukup-cukup. Ada orang kerana kerjanya amanah, kerjanya ikhlas dan bersungguh-sungguh, maka Allah berikan kecukupan daripada sumber yang tidak disangka-sangka.
Allah jadikan keberkatan daripada gaji itu. Anak jadi elok, solat pun tenang, semua baik, anak pun bijak, pandai dan sebagainya. Memang akan beri kesan kepada keluarga dan kebahagiaan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini, saya tak sentuh banyak berkenaan dengan rasuah, walaupun sebenarnya saya bawa 40 hadis. Ingatkan nak baca 40 hadis ni. Masya Allah. Ini bila saya jumpa dengan puan berdua ni, pejuang anti rasuah ni. Subhanallah. Daripada rasuah buster. Rasuah yayasan. Kan? Yayasan NGO lah. Betul lah? Anggota-anggota tu betul ya? Subhanallah. Pencegahan anti rasuah. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Semalam saya dibekalkan buku ni. Bila saya baca 40 hadis tentang rasuah dan amanah yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi, seorang tokoh ilmuwan terkenal di Malaysia, seorang pensyarah. Saya baca daripada satu demi satu, bergetar jiwa. Sebab dibimbangi kita antara yang menyumbang kepada rasuah. Mungkin kita tak ambil rasuah, tapi kita telah bersokongkol dengan menyokong pemimpin yang rasuah. Kita tanpa sedar, kita gagal dalam menilai, tidak teliti dalam memilih pemimpin yang akan naik, pemimpin yang akan menerajui negara yang kita cintai ini. Kalau nak baca hadis ini, dia detail 40 hadis ini dan dia menjelaskan. Sehinggalah bila sampai tahap saya baca, bagaimana seorang isteri boleh terlibat dengan rasuah walaupun secara tidak direct. Contohlah balik. Yang tadi tu ada orang ni, dia nak bagi laptop. Laptop, rezeki tu bang, rezeki, terimalah. Oh, tapi macam ada kaitan dengan ni. Jangan fikir bukan-bukan bang, sangka baik, orang ikhlas. Oi, orang lelaki boleh cair dengan orang perempuan. Lagipun macam doa saya dimakbulkan lah bang. Memang 2 minggu ni saya doa supaya dapat laptop. Mungkin inilah cara rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang perempuan memang pandai kona. Daripada benda tu hitam jadi putih. Sebab ada hadis, ada tajuk bagaimana peranan isteri. Pengaruh isteri untuk seseorang itu menerima ataupun menolak. Kadang suami tu tak nak ambil. Tapi isteri ni, bila adalah kebetulan sesak, itulah awak, hari tu tolak rezeki. Orang elok-elok nak bagi 2,000. Tengok apa jadi. Subhanallah, dia akan ungkit, dia akan sebut sekian-sekian. Kadang itu, bang, okey je kan kita, apa yang awak ambil tu insya-Allah lah bukan rasuah. Kenapa awak cakap macam tu? Yelah, okey je, saya sihat, awak ni tak ada kesan buruk ni. Menilai dengan zahir, takut istidraj. Nampak rezeki kita makin ni, siap boleh bercuti siap ni. Bercuti kita ditajakan bang, rezeki daripada Allah. Ayat-ayat macam tu kan, kadang ngumpat pun kita kata muhasabah kan. Kita nak muhasabah ni padahal ngumpat. Supaya kita tidak mencontohinya. Sebenarnya bercakap tentang seseorang, jika ada tujuan yang jelas, memang tak dikira mengumpat. Mesti tujuan yang jelas itu sehingga boleh buat perubahan. Tapi sekiranya hanya ikut hawa nafsu, sedap-sedap bercakap, bimbang itu adalah ribah, takut ada anamimah, iaitu adu domba. Bila anamimah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Jadi kita tak mampu nak baca ni 40 hadis berkenaan dengan rasuah ni. Kadang-kadang kita memang tak terlibat secara langsung, tetapi yang tidak langsung itu sangat bahaya, dan rasuah ini akan memberi kesan kepada ketidaktenangan hidup, kemanisan iman dicabut oleh Allah, keberkatan rizki dan kehidupan. Dan rasuah ini disebut dalam hadis Nabi, Allah melaknat pemberi dan penerima rasuah. Dalam ada hadis yang lain pula, orang tengah yang memudahkan proses rasuah dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan, kita semua tidak terlibat dengan dosa rasuah, tidak terlibat dengan perkara-perkara maksiat ketika di tempat kerja, tidak terlibat dengan buang-buang waktu yang sia-sia di tempat kerja, dan lakulah kerja dengan bersungguh-sungguh sehingga sampai tahap kita meminta-minta kerja. Apa maksud tu? Kerja dah habis, bos-bos ada lagi tak kerja lain? Bos, saya dah siap dah kerja ni, mohon bos beri, kalau boleh banyak terus, sebab kalau sikit kejap dia siap. Macam tu kan. Ada orang, tuan-puan sekalian, ada orang ya, kata nak penutup, sabar sikit 1 minit. Ada orang, dia salah guna perkataan ikhlas. Tak apa, yang penting ikhlas, kita buat kerja. Dia buat minimum kerja, dia ikat dengan ikhlas. Ikhlas ni kerja mesti maksimum, dia punya kualiti. Ada orang bila bos suruh, okey buat kertas kerja, sejam siap bos.
Cepat. Integriti. Dia jawab. Ikutlah dia jawab apa. Tapi siap kejap kan. Ada orang yang kedua pula 3 jam baru siap. Ataupun esok baru siap. Tetapi dia buat sungguh-sungguh. Dia rujuk berapa buah kertas kerja. Dia buat kajian. Dia bukan buat kerja asal siap. Dia buat kerja betul-betul siap. Walaupun lambat sikit. Tapi kalau boleh cepat dan betul-betul siap, maka itu lebih baik. Itu adalah penilaian ikhlas atau tidak. Orang yang ikhlas mesti buat sehabis baik. Bukan buat kerja asal siap. Itu membezakan orang yang ikhlas. Sebab itu orang yang ikhlas solat, dia bukan asal solat. Dia solat betul-betul. Kalau asal solat, 3 minit dah siap. Buat yang rukun-rukun je. Tapi yang solat betul-betul, insya-Allah solatnya diterima oleh Allah. Yang sunat semua buat, ambil wuduk dengan khusyuk, memahami bacaan dalam solat. Kita peringkat mana? Solat ada kaitan dengan pekerjaan. Kalau kita jenis yang asal solat, kerja kita pun asal siap je. Tunggu cukup bulan, dapat gaji. Kerja tu selesai. Tetapi kemungkinan na'udzubillah takut tak termasuk dalam kalangan orang yang melakukan ibadah. Ada orang 30 hari bekerja sebulan, dia menghimpun gaji cukup sebulan dapat gaji. Ada orang menghimpun gaji setiap bulan dan menghimpun pahala setiap bulan untuk diberi gaji oleh Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan, berapa kali dah mudah-mudahan ni kan. Bila sebut mudah-mudahan rasa lega Ustazah dah nak habis kan. Tuan-puan sekalian, kita di kalangan pekerja yang amanah, pekerja yang telus jujur, pekerja yang dikatakan jihad tadi itu, yang diberikan pahala berganda di akhirat kelak, dan kita akan bangkit di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya dengan apa jua pekerjaan yang kita buat. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Saya doakan lagi untuk tuan-puan, semoga dilimpahkan rezeki yang barakah melimpah ruah, diberikan keluarga yang bahagia dan berjaya dunia dan akhirat, diberikan kejayaan kepada anak-anak kita semua, kejayaan dunia dan juga akhirat. Dan sama-sama kita berdoa, Allah berikan kita pemimpin yang beriman dan bertakwa, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang qawi, yang kuat, pemimpin yang takut kepada Allah, yang melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.